Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan lihat mengenai dengan nisfu Syaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebulan penuh sama sekali, melainkan berpuasa pada bulan Ramadan sebulan penuh. Dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i daripada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami katakan Nabi tak buka-buka puasa. Dan Nabi kalau tak puasa sehingga kami katakan Nabi tak berpuasa. Kemudian Aisyah kata, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, menyempurnakan puasa sebulan penuh, melainkan hanya pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tak pernah lihat Nabi, tak pernah melihat dalam sebulan lebih banyak Nabi berpuasa berbanding pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Nabi banyak berpuasa berbanding bulan-bulan yang lain. Dalam Sahih Bukhari juga ada dinyatakan kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi SAW berpuasa sebulan penuh daripada riwayat Aisyah. Ini semuanya menjelaskan, iaitu Nabi tidak berpuasa Rejab penuh dan juga tidak puasa selain daripada bulan Rejab, iaitu selain bulan Rejab dan juga bulan-bulan yang lain, melainkan bulan Ramadan Nabi tak puasa penuh. Hikmah pada Nabi berpuasa banyak dalam bulan Sya'ban ataupun keseluruhan bulan Sya'ban. Apa hikmah dia? Nabi SAW apabila melakukan satu amalan, Nabi akan sabit atau tetap dengan amalan tersebut. Apabila Nabi terlepas satu amalan, maka Nabi akan dapatkan balik amalan itu dengan cara Nabi qada dia. Sebab itu Nabi SAW selalu berpuasa 3 hari setiap bulan. Nabi ada sebahagian bulan kadang-kadang Nabi sibuk, tak sempat nak puasa, maka Nabi kumpulkan semuanya pada bulan Sya'ban, seolah-olah Nabi qada balik yang tak sempat puasa pada 3 hari setiap bulan tu. Nabi akan kumpulkan semua, diletakkan pada bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Oleh yang demikian, Aisyah radhiyallahu taala anha juga kana yakunu ala shaum min Ramadan. Aisyah ni dia kata dia kad yakunu alayya shaum min Ramadan, aku ada puasa ganti. Fama astati'u an aqdiyahu, aku tak mampu untuk aku qada melainkan pada bulan Sya'ban. Sebab dia sibuk dengan urusan Nabi SAW, hajat Nabi tak sempat nak qada melainkan pada bulan Sya'ban. Itu adalah pada diri Aisyah dan juga wanita-wanita yang lain selain daripada Aisyah untuk qada puasa sebelum masuknya Ramadan yang akan datang. Jadi kita hanya berbaki hanya beberapa belas hari saja lagi sebelum masuk bulan Ramadan, yang mana anak ataupun anak perempuan ataupun isteri kita yang tak qada lagi, kita ingatkan dia sebelum masuknya bulan Ramadan yang akan datang. Bila masuknya bulan Ramadan tak qada lagi puasa, mungkin dia uzur pada bulan puasa tahun lepas tak sempat qada, maka kena bayar fidyah lah. Fidyah taklah mahal, dalam satu hari RM1.70 ataupun RM2, tapi berdosa kerana dia melewatkan sampai Ramadan. Nabi SAW bila bertemu pada bulan Sya'ban, Nabi berpuasa banyak pada bulan Sya'ban ataupun keseluruhan bulan Sya'ban. Sama ada kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ala taqdimi haqqihi fi zawjihi ala taqdimi haqqillah. Maknanya
Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengutamakan hak suami berbanding hak Allah. Sebab dia tak sempat nak qada, melainkan pada bulan Syaban baru Aisyah qada puasa dia. Tapi sebenarnya qada ni bukan perlu segera, sunat saja segera. Yang penting sebelum daripada Ramadan akan datang. Bila Ramadan akan datang, tak qada lagi puasa yang lalu, puasa yang lepas, maka wajib membayar fidyah dan juga wajib qada dan dianggap berdosa kerana melewatkan. Kemudian kita lihat Nabi SAW melarang daripada mendahulukan puasa Ramadan, puasa awal, akhir bulan Syaban, maknanya puasa sebelum masuk Ramadan kita dah puasa sehari atau 2 hari lebih awal. Nabi larang perkara ini. Dan tak boleh juga puasa selepas bulan 10 Syaban, melainkan orang yang ada memang puasa itu bertepatan dengan hari yang dia selalu puasa. Kemudian kita lihat kelebihan bulan Rajab, bulan Ramadan sudah pasti ada kelebihan tersendirilah, teristimewa kerana hampir dengan bulan Ramadan. Jadi ibadat-ibadat dalam bulan Rajab, bulan Syaban ini dia dianggap istimewa. Dan apa yang datang daripada hadis mengenai puasa Rajab dan juga Syaban secara sempurna, ataupun digandakan pahalanya kerana berpuasa penuh bulan Rajab dan bulan Syaban, itu semuanya adalah hadis maudhu' ataupun dipanggil hadis palsu, ataupun lemah yang tidak ada sandaran padanya. Puasa boleh, tapi tidak ada ganjaran yang teristimewa yang khusus lah. Puasa Rajab penuh, puasa Syaban penuh, tak jadi masalah. Cuma tidak ada kelebihan yang khusus ataupun yang istimewa. Kita lihat pada malam ini mengenai dengan nisfu Syaban. Ulama sepakat iaitu harus berpuasa keseluruhan Syaban. Kita nak puasa 30 hari Syaban, kemudian sambung pula dengan bulan Ramadan, tak jadi masalah, boleh. Kerana mereka mengambil dalil daripada hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai dan juga Ibnu Majah daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, iaitu Nabi SAW lam yakun yasum minas sanah syahran tamman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Nabi SAW dia tidak puasa dalam setahun 1 bulan penuh, melainkan Sya'ban digabungkan dengan Ramadan. Dia puasa 2 bulan direct terus. Nabi menunjukkan harus, boleh, sebab Nabi buat. Imam Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan lagi sahih, hadis hasan. Adapun seseorang yang tak puasa Syaban penuh dan tidak menjadi tidak ada hari kebiasaan yang dia berpuasa, bila mana sampai saja 16 Syaban, iaitu hari yang ke-16 bulan Syaban, maka hukumnya adalah makruh untuk dia berpuasa berdasarkan riwayat daripada Abu Dawud, Imam Tirmizi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasum." Jangan kamu berpuasa apabila pertengahan Sya'ban. Hadis ini Imam Tirmizi menyatakan hadis ini hadis hasan lagi sahih. Sesungguhnya telah melemahkan hadis ini sebahagian di kalangan imam-imam, ulama-ulama hadis. Mereka menyatakan hadis ini hadis riwayat daripada Abu Hurairah ini, riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, mereka menyatakan hadis ini adalah hadis mungkar. Bila hadis mungkar, tidak boleh, kerana kemungkaran hadis ini, mungkar ni makna satu term je, satu term dalam ilmu ulum hadis, iaitu tidak boleh dijadikan sebagai fadilat, jauh sekali untuk beramal, jauh sekali sebagai untuk mensabitkan hukum, menjadikan hukum, sesuatu hukum itu halal, haram, wajib, tidak boleh, kerana hadis tersebut hadis mungkar. Sebab apa dia mungkar? Ulama menyatakan ada seorang perawi hadis, nama dia Ala bin Abdul Rahman, dia menyendiri
dalam rantaian sanad hadis sampai ke Nabi, ada satu perawi nama dia Ala binti Abdul Rahman. Dia menyendiri pada riwayat dia. Mana tak ada orang yang riwayat macam dia. Dia seorang aja. Bila begitu, maka ulama kata sudah pasti ada masalah pada hadis ini. Ulama berbeza pendapat mengenai kesahihan hadis ini, kemudian mengenai beramal dengan hadis ini. Adapun ulama yang mensahihkan hadis ini bukan seorang, di antaranya Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Al-Tahawi, Imam Ibn Abdul Bar. Dia mensahihkan hadis apabila pertengahan Syaban, maka jangan kamu berpuasa. Cuma ulama membincangkan mengenai hadis ini, akbar min haula, ulama-ulama lebih besar berbanding mereka-mereka ini, dan yang lebih alim, mereka menyatakan hadis ini adalah hadis mungkar. Di kalangan mereka adalah Abdul Rahman bin Mahdi dan juga Imam Ahmad dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Al-Athram. Imam Ahmad sendiri berkata tidak meriwayatkan Ala bin Abdul Rahman, Ala bin apa tadi? Ala bin Abdul Rahman, dia tidak meriwayatkan hadis ini, tidak meriwayatkan satu hadis yang lebih mungkar berbanding hadis ini. Dan telah disangkal hadis yang kita katakan hadis mungkar ini oleh hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, la tuqaddimu Ramadan, jangan kamu mendahulukan Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain, dengan berpuasa satu hari atau dua hari lebih awal. Maksudnya harus didahulukan lebih daripada 2 hari. Makna kalau 30 Syaban tak boleh puasa, 29 tak boleh puasa. Makna lepas 3 hari boleh, 27, 28, 26 Syaban dibenarkan untuk berpuasa. Imam Al-Asram menyatakan hadis-hadis semuanya adalah menyanggahi dengan hadis yang disebut oleh Abu Hurairah tadi, iaitu bila berlaku pertengahan Syaban maka tidak boleh, jangan kamu berpuasa. Mengisyaratkan hadis-hadis puasa Nabi SAW bulan Syaban ni, sama ada riwayat menyatakan Nabi puasa penuh ataupun riwayat menyatakan Nabi puasa sambung bulan Syaban sambung dengan bulan Ramadan. Adapun larangan Nabi untuk diawalkan puasa adalah 2 hari ataupun 1 hari lebih awal berbanding bulan Ramadan. Itu hadis yang sahih. Kebanyakan di kalangan ulama annahu la yu'amal bih, ada yang tidak beramal dengan hadis yang kita sebutkan mengenai hadis Abu Hurairah, bila berlaku pertengahan Syaban jangan kamu berpuasa. Ibnu Hajar usaha untuk mentaufiq, untuk mengambil jalan tengah dalam masalah ini. Dia menyatakan wa yahtamil an yakuna hamlul munkar huna 'ala al-fardil mutlaq. Maksud kemungkinan hadis ini hadis munkar kerana dia datang menyendiri dalam hadis. Maksud tak ada orang lain yang meriwayatkan hadis seperti dia. Jadi hadis ini kalau kita lihat, ulama menyatakan ulama melarang untuk menjadikan illah, larangan, sebab larangan berpuasa selepas nisfu Syaban adalah kerana lemah untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ini tidak sahih, kerana lemah ini adalah mahsal bisawmi kulli Syaban, akan terhasil dengan puasa keseluruhan Syaban ataupun lebih daripada separuh. Kita puasa baru rasa lemah. Tapi kalau puasa setakat separuh Syaban, lepas tu kita nak puasa lagi lepas daripada nisfu Syaban, maka itu tak jadi masalah. Dan ulama-ulama mengharuskan puasa bukan sekadar separuh, penuh bulan Syaban. Jadi mengapakah tidak dibenarkan untuk
berpuasa pada 1 sehingga 16 sampai ke 30 Syaban. Kita lihat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la tuqaddimu shauma Ramadan bi yawmin wala yawmain. Jangan kamu awalkan puasa Ramadan satu hari ataupun dan 2 hari, melainkan puasa seorang lelaki yang dah dia memang biasa puasa pada hari Isnin, kemudian jatuh hari Isnin 30 Syaban, maka dibenarkan untuk berpuasa. Sepatutnya mengambil berat terhadap perkara-perkara yang fardu, seumpama puasa dan juga selain daripada puasa, dan buat persiapan untuk perkara yang fardu. Ramadan dah nak datang tak berapa lama, maka kita kontrol makanan kita supaya kita sihat pada bulan Ramadan, dan kita buat apa yang patutlah, bagi badan kita segar sihat. Kita berjoging ke, kita berjalan ke, banyak bergerak, supaya bulan Ramadan tidak jadi tidak rasa terkejut pada badan kita. Ataupun kita biasakan puasa sunat, seperti itu juga dalam ibadat-ibadat sunat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, kunna nu'iddu li Rasulillah, kami menyediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi tidur, ketika Nabi nak tidur, kami sediakan untuk Nabi siwak, iaitu berus gigi, siwak Nabi, dan juga air untuk bersuci. Kalau Nabi nak qada hajat ke, Nabi nak mengambil wuduk ke, sebelum tidur kami sediakan, Aisyah kata. Ini menunjukkan al-ihtimam, mereka mengambil berat terhadap perkara-perkara yang sunat, bukan lebih-lebih lagi perkara yang fardu. Dan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dinyatakan, annal mu'min yu'iddu nafaqatahu, orang beriman dia menyediakan nafkah dia dan juga makanan asasi dia untuk beribadat kepada Allah. Dah bersiap sedia dah untuk makanan bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan baru nak pergi bazar, baru nak pergi ni, baru nak pergi sana sini untuk beli, tapi dah siap prepare untuk sebulan bulan Ramadan. Kita prepare juga, tapi tambah lagi, bazar pun pergi. Kalau ada 3 bazar, 3 pun pergi. Dekat-dekat bazar, yang jauh pun dia pergi juga bazar. Sebab ialah kita makan sikit je sebenarnya, cuma keinginan tu nak ni banyak. Tapi bila makan, beli sampai 3 jenis, 1 jenis pun tak sempat nak habis, dah rasa kenyang. Tapi kalau tuan-tuan pulun juga, jawapannya tarawih ni semput lah. Kena sembahyang duduk, tak boleh sembahyang berdiri, sebab berat rasa badan. Okey, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Dalam hadis ini sebenarnya ada hadis riwayat daripada Ala bin Abdul Rahman. Ala bin Abdul Rahman ni ulama bincang mengenai dia dah, mengenai diri dia lah, mengenai periwayatan dia. Ulama berbeza pendapat mengenai menyatakan hadis ini sahih ataupun tidak, kemudian untuk beramal dengan hadis ini. Di antara ulama yang mensahihkannya adalah Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Imam Hakim yang saya sebutkan sebelum tadi. Itu semua ulama yang menyatakan, mensahihkan hadis tersebut. Dan ulama-ulama lain mereka mengatakan hadis tersebut mungkar. Dan hadis sahihnya, la taqaddamu, jangan kamu dahulukan Ramadan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Apa-apa hadis yang datang yang bercanggah dengan hadis sahih, maka hadis tersebut dianggap sebagai hadis syaz. Hadis syaz juga dianggap sebagai satu term, satu istilah dalam ilmu ulum hadis. Hadis syaz, hadis mungkar, hadis matruk, itu semua tak boleh diamalkan. Kebanyakan di kalangan ulama tidak beramal dengan hadis apabila datangnya pertengahan Syaban, maka jangan kamu berpuasa. Walaupun sebahagian di kalangan ulama mereka berpegang, terutama Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i, wa nahaw an ibtida'i tatawwu' bisyam, dan mereka melarang untuk memulakan puasa sunat selepas daripada nisfu Sya'ban, iaitu bila pada 16 Sya'ban. Cuma mereka berbeza pendapat mengenai sebab larangan tersebut. Ada yang menyatakan takut ditambah puasa fardu. Puasa fardu bulan Ramadan, mana kita puasa awal 16 Sya'ban dah start puasa dah. Ada yang mengatakan sebabnya itu, tapi sebab ini tidak logik lah, sebab jauh sangat. Kalau 1 hari 2 hari mungkin logik.
Tapi 16 Syaban tak boleh puasa sebab takut disamakan dengan puasa bulan Ramadan. Tidak logik, jauh sangat. Ada yang menyatakan kerana untuk mendapat kekuatan berpuasa pada bulan Ramadan sebagai satu kasihan belas lah terhadap manusia, supaya berehat dulu apa yang mereka ingin makan, mereka makan. Dan juga untuk mendapat kecerdasan, simpankan kecerdasan ini sampai bulan Ramadan nanti. Sebab bulan Ramadan dapat sihat, dapat segar ketika berpuasa nanti. Tapi perkara ni telah ditolak dengan hadis daripada riwayat isteri Nabi Ummi Salamah. Dia kata Nabi puasa 2 bulan penuh, Sya'ban dan juga Ramadan. Ini semuanya pada puasa selepas nisfu Sya'ban. Adapun puasa mengenai nisfu Sya'ban ini sebenarnya tidak dilarang. Tidak dilarang, kerana ia sebahagian daripada hari-hari putih. Walaupun hari putih 13, 14, 15 setiap bulan Islam, 16 tu dah kira hampir lah, lepas, baru lepas. Tapi kebanyakan di kalangan ulama mereka menyatakan tidak menjadi masalah. Cuma saya simpulkan di sini, puasa dalam bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban yang kita akan masuk beberapa hari lagi, Nabi menyatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Bila pertengahan Sya'ban, pertengahan masuk 16 Sya'ban, jangan kamu berpuasa. Mengenai status hadis ini ulama berbeza pendapat lah. Ulama berbeza pendapat. Cuma ulama Syafi'i termasuk Imam Syafi'i menyatakan hadis ini sahih, kerana Imam Tirmizi sendiri menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan ada beberapa orang di kalangan ulama menyatakan hadis ini hadis sahih. Jadi sebab itu ulama Syafi'i menyatakan 16 Sya'ban, start 16 Sya'ban tak boleh berpuasa lah. Tak boleh berpuasa sunat, melainkan 4 puasa yang dibenarkan. Perkara puasa pertama adalah puasa qada. Kalau tuan-tuan ada qada puasa, mungkin Ramadan tahun lepas ada masuk hospital seminggu, tak habis qada lagi, nak qada 16 Sya'ban, nak qada 18 Sya'ban, 20 Sya'ban, tak jadi masalah. Puasa qada dibenarkan kerana dia puasa wajib. Yang keduanya puasa nazar. Puasa nazar pun puasa wajib, boleh pada 16 sampai ke 30 Sya'ban tersebut. Yang ketiganya puasa yang seseorang tu selalu puasa. Contohnya dia selalu puasa hari Isnin, kemudian dia nak puasa hari Isnin yang mana jatuh pada 17 Sya'ban ataupun pada 20 Sya'ban, tak jadi masalah sebab dia dah selalu puasa. Selalu ni maksudnya bukan setiap hari Isnin dia puasa. Sekali dia puasa hari Isnin tu dah dikira selalu puasa. Bulan Rajab dulu, bulan Rajab lepas ada puasa sekali hari Isnin, maka dia nak puasa 16 ataupun 17 Sya'ban jatuh pada hari Isnin, dia nak puasa, boleh. Dan yang keempatnya adalah puasa yang dibenarkan selepas nisfu Sya'ban, 16 sampai ke 30 Sya'ban, iaitu puasa orang yang berpuasa pada 15 Sya'ban. Siapa yang puasa 15 Sya'ban dibenarkan puasa pada 16 Sya'ban. Siapa yang berpuasa 16 Sya'ban dibenarkan dia puasa 17 Sya'ban. Siapa yang puasa 17 Sya'ban dibenarkan dia berpuasa 18 Sya'ban. Siapa yang tak puasa 18 Sya'ban, maka dia tak boleh puasa dah terus sampai ke akhir Sya'ban. Maknanya dia kena puasa direct terus. Itu pendapat ulama Syafi'i lah. Dan ulama Syafi'i menyatakan sesiapa yang berpuasa pada 16 Sya'ban sehingga 30 Sya'ban, sedangkan sebelum ni tak pernah puasa, dan puasa tersebut bukan puasa wajib, puasa sunat, ulama Syafi'i kata hukumnya haram. Bila sebut haram maknanya berdosa, dan hukumnya tak sah dalam mazhab Syafi'i gitu. Bila tak sah berat sebab dalam mazhab Syafi'i kita ada beberapa puasa yang tak sah. Puasa hari raya tak sah, haram dan tak sah. Puasa hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri, hari-hari tasyrik, puasa raya korban, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, itu semua haram berpuasa. Kalau puasa berdosa dan tak sah. Ada puasa haram tapi sah. Seorang isteri yang puasa tanpa izin suami dia sah. Walaupun berdosa puasa tersebut, ibadat puasa tapi berdosa sebab tak minta izin suami. Suami dia ada bersama dia, tak minta izin. Kalau suami dia pergi kerja jauh, suami dia kerja kat mana? Kerja kat Sudan.
bulan depan baru balik, jadi tak perlu minta izin lah, sebab suami duduk jauh. Tapi kalau suami yang ada di sini tak pergi jauh mana-mana pun, maka perlu wajib minta izin. Kalau tak minta izin, puasa sah tapi haram dan berdosa. Pendapat dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan idzan la taqaddamu, jangan kamu dahulukan puasa Ramadan awal 1 hari dan juga 2 hari. Mana 29 Syaban, 30 Syaban tak boleh puasa. Kalau puasa, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan berdasarkan hadis idzan tasafa Syaban, apabila pertengahan Syaban jangan kamu berpuasa. Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab dia, mazhab Hanbali, menyatakan hukumnya makruh. Makruh berpuasa. Bila sebut makruh, tak berdosa. Kalau buat, cuma tak disukai. Mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan dia tak guna hadis ni. Hadis bila pertengahan Syaban jangan kamu berpuasa. Sebab dia menyatakan hadis ni hadis yang lemah, bukan sekadar lemah, tapi hadis ni mungkar, yang tersangat lemah dan tak boleh dijadikan sebagai amalan, lebih-lebih lagi untuk mensabitkan hukum. Hukum haram, wajib dan sebagainya tak boleh, sebab dia bertaraf mungkar. Maka pada ketika itu mazhab Hanbali, mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki menyatakan dibenarkan berpuasa 16 Syaban, 17 Syaban. Dan itu pendapat majoriti di kalangan ulama, kerana mereka kata ada hadis sahih. Hadis sahih yang menyatakan jangan kamu dahulukan puasa sehari dan 2 hari lebih awal sebelum Ramadan. Jadi maksudnya puasa dibenarkan mengikut mazhab selain mazhab Syafi'i. Cuma 1 hari 2 hari tak dibenarkan. Cuma 30 Syaban tu bukan tak semesti hari Syak. Sebab hari Syak ini memang haram berpuasa. Dalam satu riwayat daripada Ammar bin Yasir, dia menyatakan siapa yang berpuasa pada hari Syak, maka sesungguhnya faqad asa Abul Qasim, dia telah derhaka kepada Nabi. Hari Syak ini bukan 30 Syaban hari Syak. 30 Syaban tidak nampak anak bulan. Sebelum tak nampak anak bulan, kemudian ada sebahagian menyatakan nampak anak bulan. Itulah dipanggil sebagai hari Syak. Kalau tak ada siapa nampak anak bulan, maka tak dinamakan hari Syak. Jadi mereka berpandangan mengambil daripada hadis yang sahih, dan itulah majoriti di kalangan ulama-ulama hadis, imam-imam hadis menyatakan hadis tersebut hadis sahih. Nabi larang berpuasa 1 hari 2 hari awal. Selain daripada itu boleh berpuasa 1 hari dan 2 hari awal sebelum Ramadan tak boleh puasa. Adapun puasa pada hari nisfu Syaban maka tidak dilarang, kerana sesungguhnya dia termasuk daripada hari-hari yang dibenarkan untuk berpuasa. Daripada Nabi SAW dengan sanad yang sahih, daripada Ibnu Majah, idza kana dengan sanad yang dhaif, bukan sanad yang sahih, sanad yang dhaif. Idza kana lailatul nisfi Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, hendaklah kamu bangun pada malam nisfu Sya'ban. Wasumu naharaha, dan kamu hendaklah berpuasa pada siang nisfu Sya'ban. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala akan turun pada malam nisfu Sya'ban li ghurubi syamsi, bila terbenamnya matahari Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Allah Ta'ala menyatakan ala mustaghfirun li faghfir lahu, siapa minta ampun kepada aku akan ampunkan dosanya. Ala mustarziqun li, siapa minta rezeki kepada aku fa'arzuqahu, aku akan beri rezeki kepada dia. Ala mubtalan fa'u'afiyahu, siapa yang orang yang sakit, yang diuji dengan kesakitan, aku akan beri afiat kepada dia. Sampailah terbitnya fajar shadiq, iaitu azan subuh. Pada kelebihan malam nisfu Sya'ban ada beberapa hadis yang lain, cuma ulama berbeza pendapat mengenai hadis tersebut. Kebanyakan ulama ada yang melemahkan hadis kelebihan nisfu Sya'ban. Sebahagian yang menyatakan sebahagian Ibnu Hibban mensahihkan sebahagian daripada kelebihan malam nisfu Sya'ban.
Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini faqattun Nabi. Aisyah satu kali dia melihat, dia merasa kehilangan Nabi. Dia tidur, tengok Nabi tak ada sebelah dia. Fa kharajtu, maka Aisyah kata aku keluar mencari Nabi. Fa huwa fa idza huwa bil baqi'. Pada ketika itu Nabi berada di Baqi', rafi'an ra'sahu ila sama. Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian Nabi bertanya, akunti takhafina an yahifallahu alayki wa rasuluh. Nabi bertanya kepada Aisyah, adakah kamu takut Allah Ta'ala dan juga Rasulnya akan berlaku zalim kepada kamu? Apa jawapan Aisyah? Aisyah kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku menyangka kamu mendatangi sebahagian isteri-isteri kamu. Maknanya sepatut giliran aku tu, tiba-tiba aku tengok kamu hilang. Aku takutlah kamu pergi ke rumah madu-madu yang lain. Itu sangkaan Aisyah. Aisyah kata. Nabi jawab apa? Nabi kata, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ari ghanami kalbin. Sesungguhnya Nabi hilang pada ketika itu kerana Nabi pergi di Baqi'. Nabi menadahkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata sesungguhnya Allah Taala turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Allah Taala ampunkan lebih banyak berbanding bilangan bulu kambing pada Bani Kilab, Bani Kalb. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah. Dan Imam Tirmizi menyebutkan daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Riwayat daripada Imam Ibnu Majah daripada hadis Abu Musa al-Asy'ari daripada Nabi SAW, Allah Ta'ala akan menjenguk pada malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala akan ampunkan semua makhluknya, melainkan orang yang syirik kepada Allah, dan juga Allah Ta'ala tak ampunkan dosa orang yang mana di antara seseorang dengan seorang Islam yang lain ada simpan dendam permusuhan. Malam nisfu Sya'ban, ulama-ulama tabi'in di kalangan Ahlus Syam seperti Khalid bin Ma'dan, ada beberapa orang yang lain, mereka membesarkan malam nisfu Sya'ban. Mereka bersungguh-sungguh pada malam nisfu Sya'ban untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada mereka ini manusia mengambil kelebihan nisfu Sya'ban, membesarkan nisfu Sya'ban. Terutama orang Melayu kita lah, penuh surah majid baca Yasin 3 kali sampai tersebut-semput dia. 3 kali nak habiskan juga sebelum lepas maghrib, sebelum azan isyak. Dan sesungguhnya dikatakan sampai kepada mereka perkara ini, kelebihan Sya'ban, nisfu Sya'ban ini adalah dipanggil asar Israiliyat, iaitu daripada ulama-ulama Yahudi, mereka yang sampaikan perkara ini. Apabila masyhur perkara tersebut daripada mereka, telah menjadi masyhur perkara ini di beberapa negara. Kemudian ulama berbeza pandangan mengenai masalah ini. Ada ulama terima mengagungkan nisfu Sya'ban, ada yang ulama tidak terima, mengingkari perkara ini. Kebanyakan di kalangan ulama mengingkari perkara ini. Sebahagian ulama mereka okey, kebanyakan ulama mereka tak setuju. Di kalangan mereka adalah Imam Atha Ibnu Abi Mulaikah, dan juga fuqaha, ulama-ulama fiqh ahli Madinah, dan pada zaman itulah dan juga ashab Imam Malik, dan selain daripada mereka menyatakan semua ini adalah perkara bid'ah. Ulama Ahlus Syam mereka berbeza pendapat pada sifat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, disunatkan, digalakkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini secara berjemaah di masjid. Maknanya semayang berjemaah, baca Quran berjemaah, Yasin ke apa ke. Itu adalah Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir. Dan selain daripada keduanya, mereka memakai pakaian yang cantik, bercelak,
dia datang ke majlis macam nak sambut hari raya. Laisa dzalika bibid'ah, dan dia berpendapat perkara ini bukan bid'ah. Pandangan yang kedua menyatakan dimakruhkan berkumpul di masjid untuk solat, cerita perkara-perkara tentang kelebihan nisfu Sya'ban dan juga berdoa, baca Yasin dan sebagainya. Ada ulama kata makruh, dan tidak dimakruhkan seorang lelaki sembahyang di fiha bi khassati nafsihi. Kalau dia sembahyang, dia khususkan diri dia, nak banyakkan sembahyang sunat untuk diri, bukan secara berjemaah. Itu tidak jadi masalah. Jadi di sini ada dua pandangan ulama. Sebenarnya ada ulama setuju, ada ulama tak setuju. Ada ulama setuju, ada ulama tak setuju, tapi kebanyakan di kalangan ulama tak setuju lah. Sebab hadis yang sahih mengenai malam nisfu Sya'ban ini, mengenai malam nisfu Sya'ban adalah hadis yang menyatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia mengampunkan semua manusia. Itu banyak riwayat, ada riwayat yang tidak sahih, ada riwayat yang sahih. Imam Asy-Syafi'i menyatakan telah sampai kepada kami doa dimustajabkan pada 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam 2 hari raya, dan juga pada awal Rajab dan juga nisfu Sya'ban. Cuma pandangan ini pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i dan untuk menyatakan kelebihan nisfu Sya'ban mengenai tapi bukan riwayat yang kuat, pandangan Imam Syafi'i. Dan mengenai dengan istihbab, digalakkan, dituntut untuk qiyam pada malam nisfu Sya'ban, ada 2 riwayat. Ada yang menyatakan tidak dituntut, tidak digalakkan untuk qiyam pada nisfu Sya'ban secara berjemaah. Kerana tidak dituntut, kerana tidak dinukilkan riwayat daripada Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi mereka hidupkan nisfu Sya'ban dan buat qiyamul lail dan sebagainya secara berjemaah. Tidak ada. Dan sebahagian di kalangan ulama mereka menggalakkan dalam satu riwayat kerana perbuatan daripada Abdurrahman bin Yazid bin Al-Aswad. Dia adalah seorang tabi'in dan dia melakukan perkara ini, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan seperti itu adalah juga menghidupkan malam hari raya nisfu Sya'ban. Tidak sabit padanya sesuatu daripada Nabi dan juga daripada sahabat Nabi. Menghidupkan nisfu Sya'ban ini tidak sabit daripada Nabi dan juga daripada sahabat-sahabat Nabi. Dan sabit padanya sabit pada malam nisfu Sya'ban daripada satu golongan di kalangan tabi'in, terutama fuqaha ahli Syam, mereka membesarkan nisfu Sya'ban. Jadi di sini nak bagi tahu kepada tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nisfu Sya'ban nisfu Sya'ban ini adalah kita nak buat baca Yasin berapa kali kita pulanglah, sebab dia dianggap perkara baik. Cuma saya nak berpesan satu benda, jangan kita beriktikad perkara ini perkara sunat. Kita menganggap kita nak hidupkan malam dengan ibadat-ibadat yang baik, amalan-amalan yang murni. Itu saja. Seperti mana tuan-tuan baca Yasin pada malam Jumaat. Yasin pada malam Jumaat, tuan-tuan tak beriktikad, tidak percaya itu sunnah. Kalau percaya itu sunnah, satu kesilapan besar. Kita hidupkan malam Jumaat sama-sama, untuk kita buat ibadat mingguan, sama-sama berkumpul baca Yasin. Tapi kita tak menganggap sunnah, kita menganggap perkara ini baik dan supaya masyarakat kita menjadi lebih baik. Orang-orang muda pun mereka boleh join sekali, duduk sekali daripada mereka habiskan masa dengan main game, dengan perkara-perkara yang tidak baik. Okey? Tapi sebenarnya malam nisfu Sya'ban ini, kalau kita tak setuju pun dengan amalan-amalan tertentu lah, baca Yasin dan sebagainya, maka tidak perlulah kita menyangkal perbuatan tersebut. Siapa nak buat. Kalau dia rasa tak setuju, tak nak buat, dia tak perlulah untuk memburukkan orang yang buat, maka dia tak perlu hadir lah.
Cuma bila sebut tentang 3 kali ni, ada sebahagian di kalangan orang tua kita, dia suka sangat khususkan Yasin yang pertama untuk murah rezeki, Yasin kedua untuk panjang umur, Yasin ketiga untuk apa dah. Ada 3 semua. Sebenarnya Yasin kita niat semua sekali pun boleh, tak perlu nak spesifik kan. Sebab bila kita nak minta hajat, takkan nak spesifik kan Yasin pertama ini, Yasin kedua ni. Kita minta setiap Yasin semua kita minta. Cuma tuan-tuan perlu tahu, nanti kita akan bincangkan pada masa yang lain. Maka ada satu masa yang lain kita akan bincangkan juga mengenai dengan puasa akhir Syaban. Cuma saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai dengan nisfu Syaban ini. Kita telah berada pada pertengahan Syaban. Jadi kalau boleh kita buat persiapan yang rapilah mengenai dari segi jasmani kita, badan kita pun sihat, dari segi dalaman kita pun bagus. Mana kita telah buat persiapan sembahyang berjemaah, kita start daripada sekarang supaya dalam puasa sunat, supaya tidak ketinggalan pada bulan Ramadan, tak rasa janggal masuk bulan Ramadan nanti. Ada apa-apa soalan? Cuma Nabi SAW menyatakan la takhtassu, jangan kamu khususkan pada malam Jumaat dengan ibadat khusus. Sebab orang Melayu kita bila malam Jumaat dia ada ibadat khusus. Mana ibadat ni qiyam khusus, qiyam buat berjemaah. Memang tak dinafikan sebahagian masjid ada buat qiyam. Dia buat qiyam pada malam Jumaat boleh. Cuma pada malam-malam lain pun kalau boleh buat juga, pada malam Minggu, hari Sabtu malam. Jangan malam Jumaat je. Terutama ada di kalangan kita, jemaah kita sakitnya hari apa? Bila hari Rabu. Tapi kita nak baca, kata-kata jangan baca Yasin dulu, tunggu malam Jumaat. Kita baca dah Yasin, nak sembahyang hajat tunggu malam Jumaat, esok kita buat sembahyang hajat esok. Malam ni pun boleh buat sembahyang hajat. Kalau dia sakit, dia masuk hospital, kita buat sembahyang hajat. Untuk dia tak perlu tunggu malam Jumaat. Takut tak sempat malam Jumaat. Takut dia tak bertemu malam Jumaat tu. Jadi kita baca ada sebahagian di kalangan surau, dia sembahyang hajat setiap malam. Bukan setiap malam, setiap malam Jumaat. Nabi kita jangan khususkan qiyam pada malam Jumaat. Ada hajat boleh lah. Tak ada hajat tak perlu buat sembahyang hajat. Kadang-kadang lepas isyak terus buat hajat. Apa hajat dah? Dah menjadi kebiasaan buat. Kalau ada hajat bolehlah kita sembahyang berjemaah. Tapi tak ada hajat tak perlu sembahyang hajat. Tak ada sembahyang hajat pun dia bantai hajat juga. Jadi Nabi kata jangan khususkan malam Jumaat dia nak buat. Kadang-kadang sebahagian tempat saya beritahu kepada tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tempat dia nak kejar malam Jumaat punya pasal. Dia kata dekat nak puasa dah ni, takut nanti tak sempat nak buat tahlil untuk arwah mak ayah dia. Dia buat tahlil juga. Dalam masa yang sama 3 orang buat tahlil. 3 orang buat tahlil tak apa. 3 orang sediakan makanan. 3 orang. Dia kata tak apa, saya sediakan bungkus. Masalahnya bungkus, dia balik rumah takut orang tadi lupa simpan peta ais, rosak juga makanan tu. Kita katakan kepada dia, tak apa, tunggu, tak apa, esok malam kita buat makanan malam ni dah orang semasa. Saya nak malam Jumaat juga. Kalau malam Jumaat terlampau banyak, siapa nak habis kan? Jadi kita buatlah tahlil ke sembahyang hajat bolehlah malam Jumaat. Makanan kita boleh postpone esok, tangguhkan esok. Tapi dia nak malam Jumaat juga, itu yang susah. Sebahagian persepsi masyarakat kita, dia memang gilakan malam Jumaat. Semua nak buat malam Jumaat. Nak masuk rumah baru, kedai baru, malam Jumaat. Baca Yasin semua malam Jumaat. Jadi tengoklah, sebenarnya semua hari sama. Cuma hari Jumaat ni istimewa sebab hari raya kita lah. Tapi janganlah terlampau semua hari Jumaat. Takut berlaku pembaziran pula, makanan terlampau banyak. Jadi bila dah penuh minggu ni, buat minggu depan. Minggu depan dah ada orang sponsor makanan. Jangan kira malam Jumaat. Ada malam-malam yang orang tak sponsor makanan, kita bagi makanan. Kalau kira setiap malam Jumaat sudah penuh, kita nak berapa kali lagi nak kita nak jumpa pada malam Jumaat. Itu di antara kita panggil
Nabi pun larang sebenarnya kita khususkan qiyam hanya pada malam Jumaat. Saya kira cukup sekadar dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan untuk kita masuk pada bulan Ramadan yang tidak beberapa hari lagi lah. Semoga Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita semua untuk meneruskan ibadat dalam bulan Ramadan yang baru nanti, insya-Allah. Dan selepas daripada itu kita akan berehat sebulan lah. Bukan berehat apa, berehat kuliah maghrib. Kita qiyam, iaitu sembahyang tarawih pada waktu malam. Cuma tarawih ni tuan-tuan janganlah ikut sangat. Tarawih nak ambil tempat 8-12. Ada sebahagian kita kata saya nak ikut sunnah je. Nak ikut sunnah buat 8. Nabi tak pernah sembahyang, isteri Nabi kata Nabi tak pernah sembahyang lebih daripada 11 rakaat. 11 rakaat. Ada satu riwayat kata sampai Nabi tak lebih daripada 13 rakaat. Jadi Nabi sembahyang malam 8 je. Jadi saya nak buat 8 juga lah ikut Nabi. Yang buat 10 ni bukan Nabi. Sayyidina Umar dia buat 20. Dia suruh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Sebab Sayyidina Umar masuk masjid, dia tengok seorang sembahyang sana. Ada yang buat jemaah grup dia je, ada buat jemaah grup dia saja, belah sini belah sana. Jadi Sayyidina Umar kata, sekarang aku nak kumpulkan semua berimamkan dengan imam yang satu, iaitu Ubay bin Ka'ab jadi imam. Jadi semua kumpul. Pernah ditanya kepada Sayyidina Umar, kamu tak rasa perkara ni bid'ah? Kemudian Sayyidina Umar kata Sayyidina Umar kata fani'amatil bid'atu hiya. Itulah sebaik-baik bid'ah. Kumpulkan semua orang berimankan dengan imam yang satu. Nabi buat 8, Sayyidina Umar buat 20. Tapi Sayyidina Umar buat 20 dipendekkan sikit bacaan lah. Tuan-tuan nak ikut Nabi jangan ikut bilangan je, ikut kualiti sembahyang Nabi. Nabi punya qiyam panjang. Kemudian rukuk Nabi sama macam qiyam. Sujud Nabi hampir macam qiyam Nabi. Rukuk pun hampir macam qiyam Nabi, lama dia. Jadi tuan-tuan nak sembahyang 8 kata nak ikut sunnah bilangan je lah. Tapi sembahyang tak nak ikut sunnah, rukuk pun sekejap, sujud sekejap, qiyam pun nak baca ayat surah lazim je. Jadi itu kita tak boleh nak kata kita nak ikut sunnah Nabi lah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman bersaja juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.